إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita, iaitu ayat yang ke-251 surah Al-Baqarah. Ya, ada tak alif? Ada lagi kok? Surah Baqarah, alif. Ada surah Baqarah tak? Ada. Okey, boleh. Ya, surah Al-Baqarah ayat 251 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. Dan ayat yang ke-251 ini berkait dengan ayat 250, kaitan dengan doa. Ya, doa apa ni? Belum tentera Talut yang beriman, ya, tentera yang berada pada tapisan terakhir yang bertembung berperang dengan tentera Jalut. Ya, kita tengok dulu ayat 250. Dan lamma barazu, mereka telah jelas, nampak jelas untuk berperang pada berhadapan. Mereka itu siapa? Tentera Talut. Li Jaluta, bagi Jalut, bermakna bagi tentera Jalut yang kafir. Wa junudihi, tentera-tenteranya, iaitu tentera Jalut yang kafir. Okey, qalu, mereka telah berkata. Mereka itu siapa? Tentera Talut. Beriman ke kafir? Beriman. Berkata di sini iaitu berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Rabbana. Mana Rabbana? Wahai Tuhan kami, afriq, limpahkanlah oleh Engkau. Engkau itu siapa? Allah. Alaina, ke atas kami. Kami itu siapa? Tentera Talut yang beriman.
sabran, kesabaran. Wa tsabbit, tetapkanlah oleh engkau itu siapa? Allah. Aqdamana, kaki-kaki kami. Wa unsur, tolonglah oleh engkau ya Allah kami ala al-qaumil kafirin, kaum yang kafir itu tentu siapa? Jahil. Jadi dengan tahu sikit jalan cerita dia, ini kisah perperangan antara tentera Talut yang beriman dengan Jalut yang kafir. Di bawah tentera yang beriman itu salah seorang daripada tenteranya bernama Daud. Ya. Masa itu dia belum dilantik lagi menjadi nabi. Ya. Okey. Seterusnya kita masuk ayat yang ke-251. Apa dia? Fa. Apa makna fa? Maka. Semua terjemah maka? Kenapa terjemah maka? Haruf apa tu? Istrinya. Kalau sambung cerita, apa? Lalu. Maknanya selepas sahaja doa tersebut mereka tu bertempur. Ya, lalu ya, selepas peperangan apa berlaku? Apa perkataan dia? Hazamu. Asalnya begitu. Hazamu. Itu fi'il apa? Fi'il madhi ke mudhari'? Kalau mudhari' boleh tak? Sebab fi'il mudhari' kalau diagram kita warna kuning, diagram warna kuning, ya, menunjukkan fi'il mudhari' mesti dimulakan dengan ya, ta, alif, nun. Ini tak akan boleh didakwa langsung. Siapa dakwa dia fi'il mudhari', dia kena dakwa. Kerana tak ada rupa langsung fi'il mudhari', sebab tak ada alif, nun, ya, ta di pangkalnya. Okey? Jadi ini adalah fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berlaku penambahan waw alif di hujung dia, apa dhamir dia? Diagram warna kuning, sebalikkan sisi itu hub. Apa makna hub? Mereka. Okey, fi'il madhi macam nak terima? Mereka telah, apa perbuatan di sini? Mengalahkan. Mereka telah mengalahkan. Cuba jalankan fi'il madhi daripada buah. Apa kata diagram kuning merah? Apa ni yang kuning? Fi'il madhi fi'il madhi kuning. Fi'il madhi kuning Cuba jalankan buah hazama. Mana hazama? Dia telah mengalahkan. Okey. Wa hazama. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Ana. Sebut je. Ana hazam. Ana bukan anta. Tolong tengok ana. Ini hazam. Hazam. Ada apa ke pening kepala? Ini adalah ana. Saya nak tengok supaya tuan-tuan mesti kalau sebut anta hazam tak. Kalau antum hazam tu. Ana nahnu. Baru kita ya tahu mahir fi'il madhi. Bila hazamu apa dhamir dia? Hub itulah akan jadi apa? Fa'il. Dia lah akan dhamir akan jadi fa'il. Pertama ini fi'il apa? Fi'il madhi. Bila jumpa fi'il kita cari apa? Fa'il. Fa'il dia ialah hub. Kenapa hub? Kenapa kita tak cari isim bagi depan selepasnya? Kalau nak cari isim bagi depan selepasnya mesti melibatkan wa atau hiya sahaja. Kalau wa bunyi macam mana? Hazama. Kalau perkataan hazama
melibatkan huwa, mungkin ada isim bagi depan fa'il. Apa makna fa'il? Betul. Ataupun hiya. Kalau hiya bunyi macam mana? Hazamat. Dia telah mengalahkan. Mungkin ada isim bagi depan selepas perkataan. Tapi kalau selain daripada huwa ataupun hiya, tak payah cari. Kalau cari pun buat penat takkan ada. Maka kita menggunakan kaedah kedua, iaitu cari dhamir yang tersembunyi di sebalik perkataan tersebut. Misal kata hazamu, apa dhamir dia? Yang tak nampak ialah sebab waw alif mewakili ho. Sebab itulah kita terjemahkan hazamu maknanya apa? Mereka telah mengalahkan. Siapa yang melakukan perbuatan mengalahkan tu? Mereka lah. Kan kita dah sebut dah, mereka telah mengalahkan. Mereka ni siapa? Tentera Junud Talut. Mana Junud Talut? Tentera Talut. Ini kafir ke beriman? Tentera Talut yang beriman. Mereka telah mengalahkan. Mana maf'ulun bih? Hum. Mana hum? Kat sini. Tempat ni, alif ni buang, ambil tempat hum. Apa mana hum? Mereka. Ya? Dia jadi maf'ulun bih. Kenapa? Melekat di fa'il. Ini formula semua dhamir. Dhamir melekat dengan fa'il. DM dhamir melekat dengan fa'il. Dia mesti jadi maf'ulun bih. Ya? Setakat ni teori ni mujarab tak? Mujarab. Tidak ada salah pun lagi. Ya? Formula ini mana-mana dhamir yang melekat dengan fa'il mesti jadi maf'ulun bih. Hum ni siapa? Tentera Jalut yang kafir. Jadi cuba terjemahkan fa. Maka atau lalu hazamu mereka, iaitu tentera Talut yang beriman telah mengalahkan hum. Mereka, iaitu tentera Jalut yang kafir. Ada keliru ke? Melut-lut-lutnya? Okey, mari kita ni. Dan kita pastikan mana yang beriman. Yang beriman yang mana? Tentera Talut. Ini orang yang beriman. Kita tulis beriman. Ni, tentera Talut semua beriman. Ini tentera yang dikafir, yang telah melalui berbagai-bagai ujian. Hum ini siapa? Ini adalah hum, ini ialah Junudu Jalut. Junudu Jalut, tentera Jalut. Ini kafir ke Muslim? Kafir. Ya. Jadi mana tentera kafir di sini? Makna siapa yang menang ni? Tentera Talut. Ya, dia ada tentera Talut yang beriman telah mengalahkan mereka, iaitu tentera Jalut yang kafir. Ini sangat bahaya ni. Kalau silap kembalikan dhamir dia, silap. Tak, orang yang sepatut menang jadi kalah, yang kalah jadi menang. Ini memang masuk kes mahkamah, bahaya ni tak? Alif tu dihilang untuk diambil oleh hukum. Mana-mana yang ada alif, bila ada dhamir yang melekat, buang alif. Ya? Boleh tuan-tuan? Sebab ini semua dhamir, fa'il dia, dhamir dia apa? Hum. Betul? Maf'ul bih dia apa? Hum juga, tapi hum yang sana. Ini hum yang tak nampak. Ya? Hum yang ini ialah hum yang pada dari warna kuning tu. Hazamu, ada hum perkataan sebelum tu. Ya, macam ni. Hum, yang ni tak nampak. Cuma yang kita nampak perkataan hazamu. Ini waw ni mewakili hum. Kalau huwa, dia jadi apa? Hazama. Ini tak ada penambahan, makna dia. Ini hum ni bukan hum yang ni.
Ini hum yang tersembunyi di sebalik dhamir waw alif. Mereka itu ialah tentera Talut yang beriman. Telah mengalahkan, ini adalah maf'ul bih. Kalau perbuatan mengalahkan, maf'ul bih mana yang kena kalahkan. Yang dikalahkan itu siapa? Hum juga. Tapi hum itu ialah tentera Jalut yang kafir. Jangan confuse Kalau nak terjemah secara harfiah, maka mereka telah mengalahkan mereka. Itu cukup confuse. Mereka telah mengalahkan mereka. Yang kalau kita tidak faham di sini, kena merujuk kepada tafsir lah. Mungkin tafsir akan tolong kita lah dalam kurungan. Ada tak tafsir masing-masing membantu? Ataupun dah terror dah tak payah tak bantu pada. Ini banyak ni sini. Oh banyak. Mana tafsir? Apa nak? Tak cukup meja. Nanti lubuk-lebak ada tengok. Boleh tuan-tuan dan puan? Siapa yang baru sampai? Sekejap tangan. Satu. Tak bukan baru sampai ni. Yang baru masuk tadi. Abang satu. Dua. Tiga. Abang bukan. Abang dah lama. Ya sebelah sini. Dua ni dari satu grup lah ni. Okey, kalau tak faham apa ni, bagi tahu saya saya ulang pelan-pelan sikit supaya ulangan tu bermanfaat untuk orang yang lama. Okey. Semua bahan-bahan dah dapat Saya sambung Kemudian kalau nak tengok pelajaran kita yang lepas dalam kelas ni, dia betul-betul kelas selanjutan Ustaz Nasar daripada siri pertama yang ada dijual di belakang sana. Apa nak mengunduh lagi pun boleh. Masuk YouTube Masuk YouTube, tulis saja Ustaz Rusdi Alias. Patut tulis surah Yasin. Ini memang siapa nak membiasakan diri dengan saya punya sistem lanjutan. Ini bukan sistem lanjutan ni. Ini sebab siapa yang nak tak sempat pergi ke HTA. Kakak macam tak nampak ada. Sebab senang sangat. Tak nampak. Macam okey, ataupun siapa nak ulang kaji boleh beli VCD sana. Siapa yang tak suka YouTube lah, YouTube ni lambat lah apa semua kan. Tapi kita kawasan kita laju semua. Tulis cara Ustaz Rusdi juga, Ustaz Rusdi alias. Lepas tu cara mudah memahami bahasa Arab. Itu siapa nak ulang kaji dalam YouTube pada pelajaran kelas terkini saya, iaitu memahami bahasa Arab melalui doa-doa dan wirid-wirid. Siapa nak belajar pun boleh belajar dengan saya. InsyaAllah. Yang mana ni? Cara mudah. Yang haji masuk tu. Okay. Ada masuk YouTube dah sebahagian. Jadi maknanya kita memang sebarkan supaya dapat manfaat daripada orang ramai. Dan manfaat ni dah orang jauh-jauh dah banyak dah ambil daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada Langkawi, Kuantan, Melaka. Sebab dia tak sempat datang kat sini kan, jadi dia orang belajar. Mungkin guru-guru mereka dah ajar lah asas Jadi dia meneguhkan pemahaman dengan ulang kaji dalam YouTube. Lagi satu, tuan-tuan dah ada buku lagi senang yang betul-betul guna buku kita yang terkini ni, edisi 2 ialah ni. Ini memang guna buku kita betul. Ataupun kalau nak ulang kaji yang satu level dengan kita ni, kait saja Ustaz Rusdi alias surah Al-Baqarah. Sekarang ni yang keluar YouTube di Johor Bahru punya, Melaka, sini pun dah keluar dah. Tapi sikit je kan.
bagus kakak. Waqiah kan? Surah Waqiah kan? Waqiah belum keluar. Tak keluar-keluar. Sebab yang sebenarnya bergantung kepada siapa student saya yang gaji. Sebab nak upload tu dia ambil masa 40 minit. Sebab kalau orang perempuan dia masak dulu, siap. Siap nasi goreng satu sigi masuk. Dia memang kena sabar dan tabah. Lepas tu, tuan-tuan boleh ambil pahala lah. Siapa-siapa saja buka YouTube tu, mintalah pahala kepada Allah. Okey, fahazamuhum. Apa makna fa? Maka kalau kita kata dia haraf ataf, lalu hazamu, mereka yang kata Talut yang beriman telah mengalahkan Hub, mereka iaitu tentera Jalut yang kafir. Okey, lepas tu kita sambung sini lah. Oh, bismillah. Ini senang tak ya, dan sini. Bi mana apa? Izni. Kenapa dia bagi bawah? Sebab harf jar. Kenapa dia tidak ada alif lam dan tanwin? Sebab dia nak jadi mudhaf. Kalau perkataan tu isim, dia nak bersandar kepada sebelahnya, mesti ada 3 perkara yang dia mesti tak lakukan. Mesti pantang. Yang pertama, alif lam tak boleh. Yang kedua, tanwin. Yang ketiga, nun musanna atau nun jamak. Yang muslimani, muslimuna. Okey, yang sebelah dia mesti namanya apa? Mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih apa tanda dia? Mengenal mudhafun ilaih senang saja. Mudhaf ilaih ini adalah 2 isim yang sandar menyandar. Dia bersandar kepada sebelahnya. Saya kata perkataan Rasulullah. Kita nak sandarkan kepada apa? Allah. Mesti Rasulullah. Kalau kita nak sebut Rasul, kita tak nak sebut Allah, kita gunakan ganti nama kepada Allah apa? Iaitu dhamirnya. Allah iaitunya, Rasulnya. Jadi tidak akan sebut Rasul-luhu. Mana mudhaf? Rasul. Rasul. Mana mudhaf ilaih? Okey. Kalau kita nak sebut 2 orang Rasul Allah, macam mana seorang Rasul? Rasulun. Kalau 2 orang Rasul? Rasulani. Mengikut diagram warna apa tu? Okey, cuba jalankan hijau sekejap. Seorang Rasul disebut Rasulun. Kalau 2 orang Rasul, Rasulani ataupun Rasulaini. Kalau jamak dia itu jamak taksir. Rusul. Tilka rusulu faddalna. Dia jadi pendek. Macam kitab pun sebuah kitab. Kalau 2 buah kitab, kitabani atau kitabaini. Haji terlampau lagi lah. Ini dah tambah limit. Dia rombat. Apa jamak dia? Kutub. Kutub. Jadi rusul. Kalau 2 orang Rasul ialah Rasulani. Kalau 2 orang Rasul Allah, dia punya macam mana? Rasulani. Bermakna tidak berpegang kepada syarat. Apa syarat mudhaf? Mari kita senaraikan semula. Sabar dulu. Pertama tak ada. Okey, semua tak ada alif lam. Kedua, tak boleh tanwin. Semua tak ada tanwin di sini. Yang ketiga, tak ada nun musanna nun jamak. Jangan buat buang je. Ini bila kata buang, lepas tu Rasulah nillah. Bunyi ni lagi. Dia tak buang lah maknanya. Dia sepatutnya sebutan dia ialah Rasul
tapi kalau sambungkan tak nampak. Kalau disebut satu-satu baru nampak Rasulah Allah. Dua orang Rasul kepada Allah. Misal kata Nabi Musa dan Nabi Harun Rasulah Allah. Itu secara tulisan yang betulnya. Sebab mudhaf tak boleh nun musanna nun jamak. Maka mudhafun ilaih, iaitu perkataan yang disandar kepadanya. Apa tanda dia? Ni. Pertama, baris bawah. Di ujung mesti Rasulullahi, Baitullahi, Habibullahi, Abdullahi. Mesti begitu. Okey, yang ataupun ini bukan dua-dua, salah satu je. Sama ada dia baris bawah ataupun ni dhamir yang muttasil dengan isim. Ni semua adalah isim. Sebab mudhaf tu mesti isim. Semua dhamir yang melekat atau muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaihi. Dengan ni telah menyimpulkan semua syarat-syarat dan syarat-syarat mudhaf dan mudhafun ilaihi. Okey. Ada masalah lagi? Tak ada. Bi'idnillahi, bi harf jar. Izin. Sebab kita nak sandar izin ni kepada Allah. Dia sebut bi'idnillahi. Ada kekeliruan? Izni mudhafun mudhaf. Ini izni, ini mudhaf, betul? Apa baris mudhaf? Tak ada baris. Itu jawapannya. Mudhaf tak ada baris yang tertentu. Kalau lepas harf jar, baris bawah lagi. Kalau dia mubtada, mubtada bagi apa? Depan. Depan dia akan sebut iznullahi. Kalau mubtada bagi depan. Kalau dia maf'ul lebih bagi apa? Atas dia akan sebut macam mana? Iznallahi. Dia tidak ada baris yang tersendiri. Jangan kata dia bagi bawah atau apa-apa. Itu yang kita tambah syarat tu. Syarat dia hijab. Tak buat cakap. Macam mana? Allah. Tak buat. Tak ada buat. Dia terpaksa bukan di mana pun. Maf'ul lebih memang terpaksa bukan. Dia yang boleh pilih tu kalau dia tu memang boleh disebut dua-dua. Bisa kata biiznihi, iznihu dengan iznihi. Mana satu nak sebut lebih ringan? Iznihi. Kalau sebut hu pun makna dia nya juga. Tetapi iznihu susah disebut. Okey, dengan izin Allah. Boleh saya pada empat mudhaf ilaih? Boleh. Saya pada ulang kaji supaya mahir. Mana mudhaf ilaih ni kita kena ingat. Sebab apa? Dia akan berulang dengan kekerapan 3 kali dalam setiap ayat Quran. Setakat ni tak pernah soalan mudhaf ilaih ni yang tidak ditanya dalam setiap kelas kita. Betul tak? Sebab dia sentiasa ada pada setiap ayat Quran. Kalau kita tak faham ni, kita akan kerugian sebanyak lebih kurang 18,000 kali. Lebih kurang. Sama ada lebih atau kurang. Biasanya lebih 18,000 kali. Ayat Quran ada 60 lebih kali 3. Biiznillahi. Ada tanda wafat tak? Tak ada. Tak ada. Yang ini jangan keliru, ni bukan ayat Quran Ini semua penjelasan dia. Naik ke atas sikit. Fahazamuhum biiznillahi. Lepas tu wa makna wa. Lepas tu qatala. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Kalau kita merujuk kepada diagram warna kuning, fi'il madhi qatala, ada tak penambahan di hujung? Tak ada. Kalau tak ada penambahan di hujung bermakna apa? Dhamirnya huwa. Kita dah bagi tahu tadi, mencari fa'il 2 kaedah. Bagi depan selepas dia ataupun dhamir yang tersembunyi.
Kalau nak cari bagi depan ialah fi'il yang melibatkan huwa dan hiya. Ini apa? Dhamir ni? Tolong cari dulu isim bagi depan. Ya, itulah fa'il dia. Ada tak? Fa'il atau pelaku perbuatan dia apa? Qatala apa? Membunuh. Siapa yang membunuh ni? Daud. Kenapa Daud membunuh? Sebab dia fa'il. Ialah apa tanda dia? Bagi depan. Jadi fa'il dia ialah Daud. Nabi Allah Daud. Ya, masa ni belum Nabi lagi. Daud telah membunuh. Kalau perbuatan dia membunuh, ini perbuatan dia membunuh. Pelaku dia siapa? Daud. Yang kena bunuh tu dia panggil apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih bagi apa? Mana? Siapa yang kena bunuh? Jalut. Jalut. Nabi Allah Daud telah membunuh Jalut. Kenapa Jalut bagi atas? Biasanya kalau tak ada alif lam mesti tanwin, betul tak? Kenapa tak tanwin? Pelajaran minggu lepas ya, itu yang dipanggil mamnu. Mamnu mana apa mamnu? Mamnu dilarang. Ya, min. Ini ada satu nama dalam bahasa Arab ni, dia dilarang daripada 3 perkara. Minas sarfi, daripada sarf, yang dikatakan 3 perkara ni tidak boleh. Contohnya perkataan apa? Di sini, ini iaitu Daud dan Jalut. Ini termasuk perkataan-perkataan yang dia tak boleh apa pertama? Tanwin. Tengok Jalutan, Daudun tak boleh. Dan yang kedua dia tak boleh alif lam, dilarang daripada alif lam. Dan yang ketiga dia dilarang daripada baris bawah. Cuba tengok, Daud ada alif lam tak? Ada tanwin tak? Ada. Boleh bagi depan tak? Boleh, dia tak boleh bagi bawah dia. Dia tak boleh baris bawah dia. Tapi kalau lepas harf jar, dia akan jadi bagi apa? Sepatutnya bagi bawah kan? Tetapi kalau termasuk dalam kumpulan makna min as-sarf, lepas harf jar akan bertukar bagi atas. Contohnya ayat yang keberapa? Yang kita belajar minggu lepas. Walamma barazu li jalu. Sepatutnya lepas harf jar li jalu ini. Tapi kenapa? Sebab isim ini dilarang daripada 3 benda. Tak boleh tanwin, alif lam. Kalau lepas harf jar dia bagi bawah, tak boleh. Naikkan ke atas. Lepas tu li jalu tak. Okey. Sebab itu Nabi Daud pun tak boleh ditanwinkan. Nama-nama Bani Israel dalam kategori yang lebih daripada 3 huruf. Kalau dalam buku kita nanti cuba tuan-tuan rujuk. Saya tak nak rujuk hari ni, takut tak habis ayat ni. Dia sempat pendek-pendek je kan. Jadi maknanya dia ni nama bukan Arab, terutama Bani Israel yang banyak disebut dalam Quran, yang lebih daripada 3 huruf. Makna dia termasuk dalam kumpulan ni. Daripada Nabi Adam dia tak boleh. Tapi Nuh boleh pula tanwin. Itu masalahnya. Kemudian nama-nama daripada Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Musa, Isa. Yang Bani Israel punya Nabi-Nabi itu tidak akan tengok. Termasuk Fir'aun, Maryam, semua tidak boleh ditanwinkan, dialiflamkan dan baris bawah. Mana kita dapat hukum tata bahasa ni? Dalam Quran. Kerana kita mengikut tata bahasa Quran. Sebab seringkali kita menemui mereka ni, bila disebut Ismail, Israel, Yaqub, memang tak boleh 3-3. Jadi para ulama tata bahasa terus menyimpulkan ini termasuk dalam kumpulan yang dilarang daripada 3 benda ini.
baris tu buat zaman baris pada zaman Sayyidina Osman tak ada baris lagi. Dia dibariskan pada zaman Bani Umayyah. Ya. Abul Aswad Ad-Duwali, Ad-Dawli ke Ad-Duwali, saya tengok nama dia. Ini yang mula menitik dan membariskan ayat Quran. Ya, asalnya ayat Quran itu tidak ada baris dan titik. Kalau dia tulis macam ni sahaja. Itulah asal tulisan Osman. Tapi ada tak masalah pada para sahabat? Ada. Ya, sebab dia orang Arab dan di kalangan mereka yang tak boleh membaca telah menghafalnya di dalam dada-dada mereka. Okey, lalu proses yang pertama dalam zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia titikkan. Kalau ya tu macam mana nak baca? Mesti dua di bawah. Ya. Macam ni. Ni huruf apa ni? Sebelum ni tak nampak zal ke dal ke. Ya. Ini huruf ba ke? Nun ke? Ini huruf apa? Nun. Nun titik dia mesti di atas. Mesti satu, jangan guna dua. Kalau dua jadi lain. Ini huruf apa? Nun titik satu ke dua? Satu di atas ke bawah? Di atas, bukan teruk sini. Ni jadi ba ni. Apa ni? Huruf apa ni? Ta, bawah ke atas? Berapa titik? 3 ke 4? 2. Ini huruf apa? Nak tahu bawah ke atas? Dia orang pakai ke atas. Ini yang titik apa ni? Jangan titikkan pula. Okey, ni huruf apa ni? Ta. Nak titikkan bawah ke atas? 1 ke 3? 2. Ini huruf apa? Kalau huruf ya dia jadi macam tu. Ada pendapat lain? Huruf nun dia macam tu. Kalau huruf sa macam tu. Dia masa ni proses menitikkan supaya membezakan ni huruf apa. Ya? Dia sebenarnya ialah ini huruf ta ke za. Za titik bawah ke atas? 2 ke 3? Dia 1. Macam tu. Okey. Lepas tu ni huruf nun ke ba? Nun. Okey, nun titik ke atas. Ini qaf ke fa? Atau v? Kalau orang Arab sebut v, dia sebut macam ni. Ini fa, begitu. Dengan tu Islam Al-Quran itu berkembang dengan titik-titik supaya orang dapat membezakan huruf ya, dengan huruf ta. Ya di bawah 2, tapi ta ni atas. Kalau huruf qaf begitu. Kalau fa 1, asalnya tak ada titik. Atas kesepakatan para ulama, Quran itulah kita dapat manfaat. Bila dah berkembang sampai ke Afghanistan, China, Rusia, macam tu, macam mana baca tu? Ya ayyuhallazina amana taqawaha wala, semua ke bahagian atas dia. Sebab tu dibariskan. Selepas tu baru timbul baris. Dah bariskan boleh baca dengan betul. Masalah dia tak ada tanda waqaf pula. Sebut-sebut nafas tak boleh. Waqaf kan. Ya? Dah baca tanda waqaf semua lengkap, tak tahu baca tajwid pula. Lintang muka, warnakan pula. Itu yang terakhir sekali diwarnakan. Ya? Kalau mat asli warna apa? Kalau mat jaiz warna apa? Kalau ikhfa macam mana? Nanti dikalakan untuk memudahkan kalian membaca. Ya? Sekarang ni tuan-tuan dah tahu dah semua dah. Kena tahu mana. Dan kena
hafal tahu tentang tata bahasa sikit-sikit supaya kita lebih mudah untuk baca dan memahami Al-Quran. Sebenarnya tuntutan untuk memahami Al-Quran itu adalah lebih kuat lagi daripada tuntutan membaca. Membaca yang dimaksudkan oleh Allah memahami. Sebab di dunia ni semua bahasa yang dipelajari untuk apa? Untuk kita dapat membaca kan, untuk dapat faham. Cuma kita ni dah terperangkap dengan pahala. Satu huruf dapat 10. Jadi kita 10 pun okey. Tak faham pun dapat pahala. Itu jadi tak faham dah. Sebenarnya tak ada bahasa di dunia ni dipelajari oleh manusia kecuali untuk faham. Berlaku pada bahasa Quran ni. Orang belajar untuk apa? Dapat membaca. Kebanyakan bukan Melayu je, Indonesia ke, Cina ke, India, dia belajar supaya dapat baca. Bila dapat baca, syukur. Makcik dulu tak boleh baca. Itu dia dah rasa puas hati. Sedangkan membaca maksud iqra' tu ialah untuk faham. Ni sudah ni. Siapa nak ulang kaki? Wa qatala Dawudu Jaluta. Lepas tu wa. Apa makna wa? Apa perkataan selepas dia? Sebenarnya perkataan dia macam ni. Tak. Begitu. Ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Kenapa tak kata fi'il mudhari'? Tak ada? Tak ada. Sepatutnya alif nun di atas kan? Ini? Tidak semestinya apabila pangkal dia alif, dia fi'il mudhari'. Sebab fi'il madhi ada juga yang pangkal dia alif. Rujuk pada sifir. Sifir, bukan sifir warna kuning. Cuba senaraikan fi'il madhi, sifir tu yang 12. Yang 12 bagi kita. Cuba tengok fi'il madhi yang pangkal dia ada alif. Sifir berapa? Daripada atas. 2 af'ala kan pangkal dia a. Lagi? 6 if'ala. Lagi? 7 ista'ala. Lagi? 8 if'ala. Lagi? 11 istaf'ala. Lagi? 12 if'alallah. Maknanya 6 pattern fi'il madhi dalam sifir-sifir tu yang bermula daripada alif. Ini yang sebenarnya di atas pattern af'ala. Sifir berapa tu? Fi'il madhi sifir 2. Cuma dia dah tak nampak kerana asal dia begitu. Macam mana nak bariskan? Kalau af'ala, ya. Bila menghadapi masalah tu, dia kena diselesaikan lah. Merah saya mana? Okay? Apabila Hamzah bertemu dengan Hamzah, sebelum dia bagi atas, dia akan berbunyi itu mad badal. Kalau sebelum dia bagi bawah, kita kata I, dia akan jadi apa? I. Sebab tu dia bisa kata I. Lepas tu man, dia akan jadi apa? Iman. Iman asalnya I, dia kena A. Ini asalnya begini. Kemudian alif atau waw atau ya di hujung tidak boleh dibariskan. Sebab tu dia bunyi dia apa? Tak. Jadi dia adalah fi'il apa? Fi'il madhi sifir 2 yang ada penambahan. Kalau fi'il madhi kena tengok penambahan di hujung. Ada tak penambahan di hujung? Ya? Tak ada. Bila tidak ada penambahan di hujung, mana apa dhamir dia? Huwa ata. Mana apa? Dia telah memberi. Dia telah memberi. Tak. Macam tu. Jadi macam tu tak. Dia telah memberi. Dia fi'il apa? Okay, pertama kita kata dia fi'il madhi.
Sifat berapa tadi? Kalau untuk rujukan? 2. Kalau siapa tak nampak sifat 2, tuan-tuan rujuk kita punya buku. Ya. Dia adalah mengikut pattern muka surat. Ya. Sifat 2 lah. Kita buka sifat 2. Muka surat 272. 272. Sama pattern dia. Apa dia? Perkataan dia? Apa dia? A'qa. A'qa. Asalnya tadi macam mana? A'ta. Sama tu. Dua maknanya sama juga. Memberi. Dia telah memberi. Okey. Cuba jalankan fi'il madhi daripada a'ta dalam buku kita. Huwa a'ta. Dia telah memberi. Huma dia bukan a'tu bunyi dia a'tau. Dia tak bunyi a'tayu. A'tau. Apa makna a'tau? Mereka telah memberi. Ia Okey, dia a'tat. Huma. Hunna. Okey, a'taina, tuan-tuan dapat qaina sampai ke bawah dia a'taita, a'taituma, a'taitum. Okey. Siapa yang tak dapat buku lagi yang kat sana? Abang tak dapat buku lagi ya? Belum? Memang kita dah bawa lebih ni. Sebab saya ada abang yang siapa yang bertiga kali dia tak dapat. Tak dapat. Ada yang membagi 2 kali dia datang, 2 kali dia tak dapat. Sebab orang lain dah ambil 3. Ya? Tak dapat. Sibuk abang tu. Okey. Boleh kita kiaskan perkataan a'ta dengan a'ta. Kita tak bunyi a', dia bunyi a'ta. Okey, cuba jalankan ikut pattern yang sama. Huwa a'ta. Huma. Tengoklah kita tengok. Kiaskan kepada pattern yang sama. Huma a'taya. Hum. Terdapat tu semua senang. Ataita, ataituma, ataitum. Sampai ke bawah semua atai. Ni perkataan ni kena kuasai kerana dia antara perkataan yang kerap diguna dalam Al-Quran. Ni? Okey. Ata. Semula ata makna apa tadi? Dia telah memberi. Fi'il madhi. Sifat 2. Muka surat berapa kalau nak rujuk? 2. Itu rujukan kita kalau nak tengok macam mana nak jalankan dia. Kita kena cari apa fi'il lepas fi'il? Fa'il, berlaku. Mana perbuatan dia memberi? Siapa yang memberi? Okey, kita tengok domain dia huwa kan? Kalau huwa, cuba cari dulu isim bagi depan. Ada tak siapa yang bagi ni? Hu tak boleh. Hu mesti jadi apa? Ni domain menekan dengan fi'il. Mesti jadi apa? Mesti jadi maf'ul bih. Mesti hu ni yang kena bagi. Telah memberi kepadanya. Mesti dia ni yang kena bagi. Siapa yang bagi? Allah. Kan bagi depan. Inilah fa'ilnya.
Kalau terjemahan Melayu biasa, Melayu moden, kita sebut fa'il dulu. Macam mana? Allah telah memberinya atau memberi kepadanya. Kepada siapa ni? Daud. Nabi Allah Daud. Ya? Perkataan memberi perlu kepada dua maf'ul. Misal kata ata. Siapa fa'il dia? Saya sebut di sini, saya kata di sini Allah. Allah telah memberi kepada siapa? Daud. Daud bagi apa? Maf'ul bih. Ayat ini belum lagi sempurna. Allah telah memberi kepada Nabi Daud. Apa yang tak sempurna? Apa yang dibagi itu? Itu dalam maf'ul bih kedua. Allah telah memberi kepada Nabi Daud apa? Al-Mulka. Ini ayat Quran, ayat yang kita buat. Al-Mulka. Ini bagi depan sebab apa? Fa'il. Ini bagi atas sebab apa? Maf'ulun bih. Ini bagi atas sebab apa? Kerana ini maf'ulun bih yang kedua, maka ini dipanggil maf'ulun bih pertama. Kalau siapa yang pegang perkataan ata perlu dua maf'ul bih, ya, selamat. Siapa tak ingat, kena main-main. Ya, supaya teringat. Okey, semula ata fa'il apa? Mana dia telah memberi. Siapa fa'il dia? Allah. Di ke belakang sikit. Mana maf'ul bihnya? Ini maf'ul bihnya. Ya, maf'ul bih. Kerana dia dhamir yang melekat dengan fi'il. Dia perlu pada berapa maf'ul bih? Dua. Mana maf'ul bih kedua? Al-Mulka. Boleh melompat sikit? Pergi ke sini. Al-Mulka. Ini dia bagi atas sebab dia maf'ul bih kedua. Allah telah memberi akannya, akan Nabi Allah Daud itu apa? Kerajaan. Daripada sini terbinanya kerajaan Bani Israel yang beriman di bawah pimpinan siapa? Nabi Allah Daud. Mana Allah bagi kekuasaan kepada Bani Israel itu juga bukan secara percuma, tetapi setelah berlaku satu peperangan besar dengan kerajaan Jalut yang kafir. Ini sebagai pengajaran besar kepada umat Nabi Muhammad. Bahawa Allah akan membagi kekuasaan kepada orang yang beriman, tetapi tak percuma setelah berlakunya satu perjuangan yang begitu panjang. Nabi Daud asalnya jadi tentera biasa saja. Setelah itulah dia diangkat menjadi ketua. Atahullah. Tapi kalau kita nak terjemahkan cara kitab tua, fa'il terjemahkan dia apa? Oleh. Kalau maf'ul bih terjemahan apa? Akan. Ya. Jadi kalau kita nak terjemah cara tua, kita terjemah terus je. Wa ata dia habis sebut telah memberi, telah memurniakan. Akannya. Ya, sebab maf'ul bih telah memberi akannya, itu maf'ul bih. Allahu oleh Allah. Itu kalau kita baca kitab tu berarti tu. Ya, telah memberi akannya, maknanya akan tu mesti yang kena baca. Oleh maknanya itulah fa'il. Oleh Allah itu al-mulk, akan kerajaan itu. Ya. Tuan-tuan suka cara tua ke cara muda? Nah, cara tua. Saya muda, tua saya okey je. Tapi saya suka dia orang yang veteran sikit. Sebab dia tak melompat-lompat. Saya yang mengajar dalam sekolah menengah, sekolah kerja apa ni, tapi dia orang tak nak dengar cakap. Sebab tu saya lari kepada kelas-kelas yang macam ni. Semua student saya memang confirm baik. Baik, beriman, soleh-solehah. Amin. Ya, memang yang datang kelas ni adalah tak ada orang yang berkepentingan dapat naik pangkat, tak ada. Sihir pun tak ada iktiraf untuk apa naik gaji kan. Ini orang datang sini nak faham Quran. Jadi saya
seronok kerana bertemu dengan orang baik. Ha. Okey, wa atahullahul mulk. Lepas tu? Wa. Okey. Apa perkataan selepas dia? Ya? Wal hikmata. Okey, banyaknya Allah bagi kepada Nabi Daud. Ya, pertama al-mulka, yang kedua al-hikmata. Apa al-hikmah mana apa? Hikmah. Kenapa dia bagi atas? Ini waw ni dipanggil apa? Haraf apa? Ataf. Selepas haraf ataf dipanggil ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Mengikut. Mengikut baris apa? Al-mulk. Allah bagi kepada Nabi Allah Daud itu al-mulka, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Apa tafsir hikmah dalam tuan-tuan punya? Ya. Kalau saya punya tafsir al-hikmah, ini ialah an-nubuwah. Apa makna an-nubuwah? Kenabian. Dalam bahasa Arab, ini ditafsirkan ni al-hikmah ni ialah an-nubuwah. Selepas tu barulah, selepas dilantik Nabi Allah Daud sebagai raja, ketua kepada kerajaan Bani Israel yang beriman, dan Allah bagi dalam masa yang sama an-nubuwah, iaitu kenabian. Dari sini berlaku perlantikan Nabi Allah Daud alaihi salam sebagai seorang nabi. Wal hikmah. Ya. Talut, kenapa? Apa jadi pada dia? Oh, ya. Adakah Talut berasa hati ya? Ya. Talut jadi apa ni? Rakyat dan pembantu kepada Nabi Allah Daud. Sebab dalam pertempuran tersebut, sebelum bertempur, dia nak apa ni? Talut. Talut ni pilihan Allah. Ya, dia tak ada masalah di sini. Dia telah menjanjikan kalau menang, kerajaannya akan dibagikan kepada Nabi Allah Daud. Ya, di situlah dia serah. Dia orang beriman, dia amanah, dan dia rasa kalau perang dia. Tapi kalau kepimpinan, ada orang lebih layak untuk dia. Ya. Sebab Talut itu dilantik atas permintaan Bani Israel yang beriman. Ya, sebab mereka ditindas, jadi diminta kepada Nabi mereka. Masa tu Nabi siapa? Nabi Samuel, untuk dilantik seorang ketua perang untuk berlawan dengan Jalut. Lalu Allah telah melantik Talut. Talut telah menjanjikan kalau menang dalam pertempuran ini, diserahkan kekuasaan kepada Nabi Allah Taala. Yalah, yang sebenarnya siapa yang menyerahkan tu? Allah lah. Allah yang mengurniakan kekuasaan atau kerajaan itu kepada Nabi Allah Daud. Lepas tu Allah bagi pada mereka atau pada Daud apa? Al-hikmah. Ini kerajaan, yang ini kenabian. Tengoklah tafsir masing-masing. Saya punya tafsir al-hikmah iaitu an-nubuwah. Itu tafsir saya. Okey, selepas tu wa alla, satu-satu sebut sebenarnya allama saja. Sebab hu tu apa? Ini yang ni kena selesaikan masalah dia ni dulu. Ni fi'il ke isim? Fi'il apa? Fi'il madhi. Cuba buka setter warna kuning. Pattern yang mana dipakai? Iaitu mesti allama fa'ala, allama. Sefer berapa? Sefer berapa fi'il madhi tu? Sefer 3. Cuba tengok. Sefer 3 bunyi macam mana? Fa'ala. Sama tak pattern dia? Allama. Ini kita nak belajar pattern-pattern ya, sebab ada 12 pattern dalam apa ni Al-Quran yang sangat kerap diulang-ulang oleh Allah ya, di dalam Quran.
Tapi kalau nak dikumpulkan pattern, saya pergi Melaka, ada nak murid saya Ustaz belajar 25 pattern. Ya. Jadi tak apalah, abang belajar tinggi-tinggi dengan Ustaz, tapi ini standard saya. Setakat kajian saya, yang sebenarnya bukan 12 paling kerap, yang kerap lebih kurang 8 pattern. Ya. Dan kita telah menyimpulkan dalam isi kandung muka surat itu untuk melihat semua pattern-pattern perkataan yang kerap digunakan Al-Quran. Ya. Sekiranya kita menguasai perkataan yang ada di dalam buku kita tu, kita menguasai 80%. Ya, tak adalah hebat sangat. Sebab 50% dah ada dalam diagram warna pink. Hampir 50% perkataan Quran tu dalam diagram warna pink dah. Iaitu isim popular dan harf popular. Cuma nak tambah yang lain saja. 30%, ya. Kalau tak apa ni, kalau tuan-tuan nak rujuklah. Ada satu laman web hingga 80% ayat Quran. Tulis dia 80%, nanti keluar satu maulana yang membuat kajian pada perkataan-perkataan Quran. Tuan-tuan sekolah orang putih boleh dia dalam bahasa Inggerisnya. Mungkin tuan-tuan tengok itu lebih cepat. Saya pun masukkan dia punya kajian tu ke buku saya ni. Cumanya dia bagi perkataan, cumanya saya mengkaji keseluruhan perkataan yang digunakan dalam Quran. Pattern-pattern dia mengikut kaedah sifir saya lah. Ya? Bukan saya punya sifir. Istilah saya. Sifir tu maknanya sorof. Ya? Allama. Apa makna allama? Kenapa dia? Ini fi'il madhi. Apa dhamma dia? Huwa. Huwa allama. Kalau huma? Allama. Hub? Allamu. Apa makna allamu? Kalau aku telah mengajar, macam mana? Allam tu. Tengok tu penambahan di hujung. Okey, ya. Fi'il madhi. Kalau kita nak rujuk dalam sifir kita, fi'il madhi pattern sifir berapa tu? 3. Fa'ala, allama, sama. Bila kita jumpa fi'il, cari apa? Fa'il. Apa makna fa'il? Pelaku. Perbuatan dia, apa dia? Allama, iaitu mengajar. Kalau fa'il makna apa? Pelaku dia. Siapa pelaku dia di sini? Huwa. Ya. Kalau huwa, cari isim bagi depan selepas dia, ada tak? Hu tak boleh, ya. Itu mesti dhamma muttasil. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita guna kaedah kedua, iaitu cari dhamma yang tersembunyi di sebalik allama. Apa dia? Huwa. Dia telah mengajar. Sebab dia ini dhamir. Apa makna dhamir? Ganti nama diri. Pulangkan kepada siapa punya diri huwa ni? Baru kita dapat. Kalau tak faham juga. Dia telah mengajar, tapi tak tahu siapa dia, tak faham. Kita kena tahu dia yang fa'il dia tu ialah Allah telah mengajarkan. Mana maf'ulun bih yang siapa yang kena ajar? Sebab apa? Formulasi semua dhamir yang muttasil atau melekat dengan fi'il mesti jadi maf'ulun bih. Okey. Ini mesti jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih sepatutnya bagi apa? Bagi atas macam ni. Tapi dia juga boleh dengan dhamir. Kenapa hu tak bagi atas? Sebab dia mabni lah. Ya, semua isim-isim popular tu mabni. Jadi dia tak akan berubah baris dia. Okey. Cuba terima allama. Dia iaitu Allah telah mengajarkannya. Mengajar pun perlu dua maf'ul bih kan? Perlu tak? Dua maf'ul bih. Cuma dalam ayat kita tak nampak. Yang sebenarnya perkataan dia perlu maf'ul bih sebab allama makna mengajar. Siapa yang mengajar dalam sinilah sini. Ustaz. Ustaz bagi apa? Fa'il. Fa'il bagi? Fa'il. Okey, ustaz yang mengajar. Siapa yang kena ajar? Saya kata murid-murid, at-tullab. Okey.
Bagi apa maf'ul bih? At-tullaba. Telah mengajar oleh ustaz itu, Ustaz Rusdi itu, at-tullaba akan murid-murid itu, yang baik-baik tu, dia ajar apa? Bahasa Arab. Kenapa lughatu pula? Lughatan lah. Sebab dia maf'ul bih kedua. Ni al-lughatal arabiyyata. Dia macam tu. Sebab perkataan mengajar ni tak sempurna kalau tidak disebut maf'ul bih. Sebab perbuatan dia mengajar. Siapa yang mengajar? Itu fa'il. Fa'il bagi depan ustaz. Siapa yang kena ajar? Bukan budak-budak, murid-murid. Sian kata budak-budak. Maf'ul bih yang kena ajar ialah tullab, para pelajar yang baik-baik itu. Al tu maknanya yang baik-baik itu. Okey. Ada hujah saya sebab bila sebut alif lam ada dua maksud. Alif lam ada dua. Satu, benda yang kita baru sebut tadi, baru saja disebut, baru disebut. Contohnya Ustaz Rusdi telah datang ke kelas itu, Al-Ustaz telah mengajar. Baru sebut tadi, tak payahlah sebut Ustaz Rusdi itu mengajar, Ustaz Rusdi itu keluar, Ustaz Rusdi pergi tandas. Tak, kita kata Ustaz itu sahaja. Al baru sebut tadi. Satu lagi alif lam menunjukkan yang sedia maklum di dalam kepala, dalam minda, sedia maklum di dalam minda kita. Sedia maklum. Saya kata at-tullab. Ikut sebab ni ayat saya dah dalam kepala saya. Murid-murid itu, murid-murid yang mana? Yang baik-baik. Itu dalam kepala saya. Dia boleh, boleh ataupun disebut sebentar tadi. Itu mana? Itu. Sama ada benda yang sedia maklum ataupun yang baru disebut tadi. Okey, ustaz tu telah mengajar para pelajar. Itu apa dia ajar? Bahasa Arab. Inilah maf'ul bih satu dan ni maf'ul bih kedua. Cuma dalam ayat kita ini tidak dapat ditunjukkan maf'ul bih kerana dia telah disengkang oleh huruf mim. Apa dia? Mim ma. Okey? Kalau tak ada mim, mesti ma tu jadi maf'ul bih. Dia ni siapa? Allah telah mengajarkan hu-nya, iaitu Nabi Allah Daud. Apa dia? Ma yasha. Apa saja yang dia suka. Tapi di sini sudah dikaca oleh haraf jar. Sebab mimma menggabungkan dua perkataan. Pertama mim, yang kedua ma. Apa makna mim? Ma apa yang, dari apa yang. Ma tu isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim mausul kan? Isim mausul. Daripada apa yang yasha'u, dia kehendaki. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Cuba tengok fi'il mudhari' ni. Mudhari'. Pangkal dia ya, hujung dia bagi depan. Apa dia? Dhamir dia. Wa yasha'u, makna dia mahu, dia kehendaki. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Wa yasha'u. Huma yasha'ani. Sampai terlupa saya nak buat mikrofon. Ini perkataan ni banyak dalam Quran. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Itu apa makna tasha'u? Tapi kalau dia tasha'u makna dia bukan kehendaki. Kalau anta tasha'u, engkau kehendaki. Okey. Yasha'u fi'il mudhari' ini apa dhamir dia?
Huwa. Jadi fa'il dia siapa di sini? Ha? Ada sebut Allah ke? Selepas dia tak ada. Kena cari dhamir yang tersembunyi lah. Apa dia? Huwa. Kembalikan huwa tu siapa? Allah. Apa yang dia, iaitu Allah, kehendaki. Okey, mimma yasha. Ada waqaf apa? Qaf lam ya. Qaf makna apa? Waqaf. Lam ya makna apa? Aula. Maka lebih baik. Sebab itu qaf lam ya. Qaf itu tanda waqaf, lam ya aula. Al-waqfu aula, waqaf adalah lebih baik. Ya. Okey. Jadi maknanya wakaflah kita lebih baik. Berhentilah. Berehat. Alhamdulillah. Boleh minum kopi. Ya. Kopi masih disediakan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw